إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين أولياء والصالحين والشهداء والعلماء والتابعين وتابعي تابعين وبإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا وأسراتنا وإخواننا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min azani rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tekak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, serta sekalian jemaah, ibu dan bapa-bapa yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu sekali lagi dan kita sambung perbicaraan kita di bawah tajuk ya? Tujuh saya mesti okey, sekejap. Muka surat 71. Okey, baik. Masih lagi bawah tajuk saya mestilah Muslim di sudut berkeluarga. Dan insyaAllah pada malam ini kita dah sentuh pun hari tu 4.2 iaitu 4.1 iaitu tanggungjawab sebelum berumah tangga, 4.2 tanggungjawab selepas berumah tangga, dan pada malam ini kita masuk 4.3 tanggungjawab bersama dalam mendidik anak-anak. Ini kira macam parenting sikit lah malam ni. Parenting, Islamic parenting. Jangan parenting style tak Islamik. Sebenarnya kejayaan dalam perkahwinan dengan memilih isteri yang salihah dan membentuk pasangan suami isteri yang serasi dengan acuan Islam merupakan saham yang sangat besar dalam membantu melaksanakan pendidikan Islam kepada anak-anak. Sebaliknya, kegagalan perkahwinan dan tersalah pilih bakal isteri adalah punca kepada keburukan dan keruntuhan ke atas rumah tangga keseluruhannya. Tadi cerita ni macam cerita buah apple, ingat tak? Tuan-tuan ingat tak cerita biji apple tu? Tahu kan? Kalau dah ingat tak apalah, saya ceritakan lagi je. Tak ingat? Lupa dah. Ceritanya seorang hamba Allah ni, orang soleh ni, namanya Abu Saleh Janggidos. Gitu bukan. India ni banyak tau orang-orang alim. Banyak wali-wali Allah. Jadi untunglah orang-orang yang bermuka seperti India macam aku lah. Baik. Dah lupa dah. Okey, tu dia. Abu Saleh Janggidos, ceritanya dia jalan-jalan tepi sungai, nampak buah apple terapung-apung. Dia dah kelaparan, dia ambil apple tu, dia makan. Baru dia teringat
Apple ni mesti ada tuannya. Maka dia cari, dapatlah jumpa tuannya. Dipendekkan cerita dipendekkan cerita. Baik, maka sebagai denda, setelah dia bekerja sebagai denda, dan sebagai denda yang terakhir, dia kena kahwin dengan anak orang tu yang katanya pekak, bisu, buta, apa lagi, cacat. Rupanya semua tu nak menunjukkan betapa perempuan itu terpelihara daripada anasir-anasir maksiat. Maka kesan daripada perkahwinan dua orang hamba Allah itu, dapat seorang anak yang bernama Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dia nak tunjukkan, nak dapat anak yang hebat, mak bapak mestilah hebat. Itu dia. Kalau dapat mak bapak yang tak nak, memang jenis orang tak kaki agama, anak-anak macam mana agaknya? Anak-anak macam mana agaknya? Sebab satu ketika ada pertikaian tentang bapa Rasulullah. Soalannya, adakah dia dimasukkan ke dalam neraka? Dan bapa Nabi Allah Ibrahim, adakah dia akan masuk dalam neraka? Rupanya menurut kajian Allahyarham Syekh apa nama tu, dia kata bapa Nabi Allah Ibrahim tak masuk neraka. Yang dikaitkan Azar tu bukan bapa Nabi Ibrahim, itu adalah pakcik dia. Takkan keturunan yang buruk melahirkan insan yang hebat. Dia adalah hujah-hujah dia tu. Tak payah kita cerita banyak. Ceritanya nak dapat anak yang hebat, lebih hebat pada mak bapak. Macam kita lah, kita sekolahkan anak kita sebab kita nakkan anak kita jadi lebih baik daripada kita. Macam tu lah dia. Kalau kita nak anak kita baik dari segi agamanya, kita daripada mula pilih isteri pilih suami, kena berpandukan agama, insya-Allah. Tapi adakah kalau selama ni kita tak berpandukan agama, kita berpandukan dari istilahnya dari pandangan cinta pandang pertama, habis macam mana Ustaz? Betul ke niat? Itu aja, tak usah. Yang benda yang dah berlalu jangan dikenang. Kalau dikenang merosak badan. Itu dia. Baik, ada pun pertentangan yang berlaku dalam kehidupan suami isteri akan beri kesan secara langsung di dalam pendidikan anak-anak dan jiwa mereka. Ekoran dari ini sebahagian dari sifat-sifat kekhususan jiwa dan penyimpangan akan diwarisi pula oleh anak-anak. Oleh demikian, anasir pertama yang dapat menjamin terlaksananya pendidikan secara Islam ke atas anak-anak ialah melaksanakan perkahwinan menurut yang dianjurkan oleh Islam. Itu dia. Nak dapat anak bermula daripada langkah pertama, kena betul. Iaitu pastikan perkahwinan kita betul-betul atas landasan Islam. Daripada mula cara kita milih isteri dan ketika mana majlis pernikahan dan perkahwinan diadakan, semua tu nak kena jaga. Barulah betul. Dengan majlis perkahwinannya, dengan hiasan ayat-ayat Quran, dengan selawat-selawat. Jadi orang dengar pun, orang kata memanjang-manjang orang berselawat. Dengan kita pasang kaset selawat tu, tak perlu DJ pun. Pasang kaset selawat, jadi orang yang makan pun ikut selawat. Kalau pasang ayat Quran, ayat nasi-nasi yang dimasak tu, barulah timbul istilah berani ruqyah. Nasi ayam ayam merah ruqyah, dalca ruqyah. Tu dia main dengan ayat Quran. Selawat, begitu maksudnya. Pada hakikatnya hasil yang diharapkan dari sebuah rumah tangga Islam ialah melahirkan keturunan yang saleh seperti firman Allah. Ini doa ni biasa kita dengar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata memandang, ataupun maksudnya penyayang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah bagi kami imam dari orang-orang yang bertakwa. Kita doa tu juga sebenarnya tu. Ada banyak maksud doa ni. Maksudnya kita minta Allah jadikan dari kalangan kita ni imam, yakni pemimpin-pemimpin yang bertakwa.
Kalau nak dapat pemimpin bertakwa, pilih pemimpin tu atas dasar agamanya, jangan atas dasar hartanya. Baru dapat pemimpin yang selari dengan kehendak agama. Bila pemimpin yang selari dengan kehendak agama, di situ dalam dirinya ada halal dan haramnya. Jadi kalau kita pilih pemimpin tak dasar agama, jadilah pemimpin yang zalim pada agama. Dapatlah pemimpin yang zalim pada agama. Bila dah pemimpin tu zalim pada agama, setakat agama dia zalim, apatah lagi kita. Sebab itu penting kita pilih pemimpin yang ada agama. Penting. Alah, ustaz-ustaz ni kan boleh merintah negara. Betul. Tak semua ustaz-ustaz boleh merintah negara, tapi kebanyakan ustaz-ustaz tu boleh kata semua dalam diri dia ada halal dan haram. Jadi yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ini doa tuan-tuan, boleh diamalkan. Anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Ia akan menjadi seorang yang soleh bila mendapat pendidikan yang baik. Sebaliknya, jika ia hidup membesar dalam suasana keluarga yang terpesong dan menyeleweng, ia akan turut terpesong dan menyeleweng. Ini kalau kita tengok tuan-tuan, sebab itu kadang kita tengok ada anak-anak di kalangan anak-anak orang bukan Islam, tapi cara hidup dia besarkan dengan nilai-nilai Islam. Jadi budak itu jadi anak yang mudah tersentuh hati, anak yang merasai kesusahan orang, anak yang berbudi bahasa walaupun dia bukan orang Islam. Sebenarnya apa yang mak bapak dia ajar itu nilai-nilai Islam sebenarnya. Yang baik itu semua nilai-nilai Islam. Tapi bila mana kita orang Islam sendiri dah tak amalkan macam tu, anak kita kecil-kecil kita berlasah dengan handphone, jangan salahkanlah anak-anak tu kalau sikit-sikit dengan handphone. Mat, tolong mak ambilkan buat mak kejap tangan dengan handphone. Anak orang bukan Islam pun apabila dibesarkan dengan nilai yang baik-baik, insya-Allah, walaupun dia bukan orang Islam, dia akan jadi manusia yang baik. Andai kata hidayah mengetuk pintu hati dia, maka dia akan jadi orang Islam yang lebih baik daripada orang Islam yang lahir sebagai orang Islam. Lebih baik daripada Muslim yang lahir dari rahim seorang wanita Muslim, sebab dah sedia terdidik dengan akhlak yang baik. Lepas tu kalau kita tengok contoh-contoh mualaf Kristian, mualaf yang berbangsa Cina, mualaf yang berbangsa Inggeris, tengok cara dia sekarang, Allahu Akbar, cantik agamanya. Sebab nilai dia dah baik. Kita macam mana anak kita masuk kereta je nampak nilai tak baik, apa taknya buang sampah luar kereta, biasa. Buang sampah luar. Kereta bersih tak apa. Kereta mesti bersih. Luar tak bersih tak apa. Kita dah ajar anak kita macam tu. Itu paling mudah tuan-tuan. Tanyalah cucu-cucu sendiri, betul tak mak dengan ayah ada buat macam tu dalam kereta? 80% kata ada, insya-Allah. 20% lagi inilah anak-anak yang ada kat sini, insya-Allah. Dia tak buat macam tu. Budak-budak tu, itu pakcik tu beritahu kau, Assalamualaikum pakcik. Kalau kita didik, itu uncle makan apa, uncle buat apa tu. Dia panggil kita pula uncle, anak Cina kan, dia biasa. Uncle, saya memang minta tolong. Dia berani macam tu sekali, dia ajar. Kita sebab tu anak orang putih kecil-kecil pegang katak tak ada benda, makin dia jadi mainan. Kita yang kata orang kecil-kecil, yang tua bangka pun takut kata. Lompat-lompat kata. Katak tu lompat, dia lagi tinggi lompat daripada katak. Jangan. Tu je. Sebab itu kalau orang bukan Islam pun dididik anak dia dengan cara yang baik, tuan-tuan, Allah Akbar. Yalah, kita kena akui. Yang baik tu kita kena akui lah. Patutnya kita yang didik anak kita macam tu. Contohnya, kita bawa anak kita pergi surau, kita bawa sekali-sekali daripada kita bawa anak kita, jangan suka ajak anak kita benda-benda yang menghiburkan. Orang kita ni kadang-kadang dia boleh menghabiskan duit untuk anak-anak dia pergi jalan-jalan makan angin, tapi kurang dia nak bawa anak dia pergi rumah orang-orang tua. Sebab itu saya terbaca satu artikel beberapa tahun sebelumnya, ada seorang anak Cina beragama Kristian di Singapura.
Apa yang tu ialah setiap kali bapaknya bagi duit, dia simpan sama beberapa tahun. Duitnya itu dia ajak bapak dia pergi ke Afrika, pergi satu kampung, dia bina satu telaga dengan duit dia. Anak kita dapat duit raya buat apa? Tanya. Ada tak kita cakap berapa enam kau dapat duit? 200 lebih. Saya pernah tanya nama isteri, berapa duit? 200 lebih Ustaz. Berapa? 300. Berapa? 500. Saya 1000 lebih Ustaz. Engkau macam mana engkau dapat duit raya sampai 1000 lebih ni? Pakcik, mak bapak pangkat besar, anak seorang boleh lah. Pakcik makcik pun tu, seorang beratus-ratus, datuk beratus, 1000 lebih. Apa kau buat dengan duit tu? Simpan lah, nampak? Kita boleh set, tengok macam mana mindset dia. Tanya anak ni. Ada kita, saya nak gunakan sikit untuk tolong orang. Macam mana itu? Daripada mak bapak. Anak-anak tengok macam mana mak bapak. Mak bapak rajin menderma tak? Menderma bukan semestinya banyak. Jangan salah faham. Menderma bukan semestinya banyak. Jangan kata sikit-sikit derma. Kita buat. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuladul waladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawu widanihi aw yunassarani aw yumajjasani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih jiwanya, maka kedua ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mak bapak hantar anak sekolah agama, dah cantik pakai tudung, belum baru lepas keluar pagar, tudung ke mana? Siapa salah? Mak datang naik motor dengan seluar ketat, baju ketat, rambut macam ayam serama, minta maaf cakap. Siapa salah? Nak salahkan cikgu? Nak salahkan cikgu ke? Cikgu, anak saya tak kerti bahasa Inggeris. Tanya balik, awak dekat rumah cakap bahasa Inggeris tak? Tak, saya mana kerti. Saya kan kerja kilang je Ustaz, mana kerti cakap bahasa Inggeris. Dah engkau dekat rumah cakap bahasa Inggeris pun tak kerti. Anak engkau yang belajar kat sekolah bahasa Inggeris 1 jam satu hari. Satu hari ada 24 jam. Tolak tidur mungkin 10 jam. Tidur main semayang ada 14 jam. 1 jam belajar bahasa Inggeris, 13 jam cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu pasal pula tu. Lepas tu harap anak kau pada bahasa Inggeris, cempak kat sekolah. Mana boleh? Nak anak baik, mak bapak kena baik. Ni, mak bapak yang bentuk. Jangan sibuk nak cakap cerita, jangan perangai macam anak orang kafir. Mak bapak ajar anak jadi Yahudi. Apa Yahudi? Golongan yang sesat. Macam mana kita ajar mak anak kita sesat? Jangan keluar rumah. Ada momok tu. Siapa yang ajar? Jangan keluar rumah. Apa satu lagi kita nak? Nak lalu cakap, atuk, nenek, cucu tumpang kencing. Siapa ajar? Itu kita ajar anak kita sesat tu. Apa lagi? Nasrani, golongan yang dimurkai oleh golongan yang sesat dalam surah tu. Nasrani, Tuhan itu 3 Kristian kan. Kita ajar anak kita takutkan manusia daripada takutkan Allah. Bila kita tanya, kenapa awak lambat datang sekolah? Saya lambat bangun tidur Ustaz. Kenapa tak sembahyang subuh? Tak. Kenapa tak sembahyang subuh? Takut terlambat pergi sekolah. Nampak? Kita ajar anak kita suruh takut dengan makhluk, bukan takut dengan Allah SWT. Majusi sembah api. Kita ajar anak kita sembah api. Perasan tak perasan aja. Kan lepas semayang kan tengok TV, boleh tengok TV. Tengok semayang dulu. Budak semayang macam beresuk terus. Habis.
TV tu kiblat dia. Handphone tu kalau tak pegang handphone, ibarat kata macam apa? Tak lengkap, tak sempurna hidup. Boleh gila, boleh mengamuk. Lepas tu datang sekolah, cikgu macam mana anak saya, cikgu? Dia kalau handphone tak dapat mengaruh kat sekolah, kat rumah cikgu, habis jalan dia barang. Handphone apa dia pakai? Handphone iPhone, Ustaz. iPhone. Aku handphone Vivo je. Kau bagi anak kau handphone iPhone. Budak darjah 3. Lepas tu ngeluh. Siapa suruh bagi handphone iPhone? Belilah handphone murah-murah. Boleh kita mak bapak garang sikit tak? Belikan handphone yang 100 lebih ke 200 lebih. Dia buat hajat hempas. Kita nak iPhone 1000 tu. Nak empas pun tergagak-gagak. Baling betul-betul atas katil, atas tilam lah. Siapa suruh bagi anak handphone? Kajian menunjukkan anak-anak ni sekurang-kurangnya umur 12 tahun bawa handphone. Tapi Ustaz ada PDPR apa semua. Kita kata jangan bagi handphone, bukan tak boleh guna handphone. Guna handphone mak bapak. Nak bagi handphone bapak tak boleh. Ada kod bapaknya. Tak tahu apa ada dalam tu. Si ada password banyak, punya susah. Takut pecah lubang mak tahu. Pakailah handphone mak. Apa masalahnya? Bapak pula handphone sampai 2-3 biji. Tak tahu lah kenapa. Kenapa Saya kalau kata lelaki-lelaki pakai handphone 2-3 biji ni, something ni. Ada lah benda ni. Ini handphone untuk keluarga. Ini handphone untuk apa? Personal. Ini untuk bisnes. Kau Man, berapa handphone kau Man? Man? 2. Okey. Saya kata ini bisnes, ini keluarga, ini personal. 1 cukup lah. Tak payah banyak-banyak. Nak menjaga bil tu nak buat apa? Tu dia. Hati-hati, pesan anak kita. Ni ayah beritahu kau. Jangan esok cucu aku besar jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, jadi orang Majusi kerana kau. Cakap direct. Kita tengok anak tu cukup lah. Dia tengok apa? Omar Hana. Okey. Omar Hana okey lah. Kalau tengok apa? Baby shark du. Habislah. Mama shark, papa shark, grandpa shark, grandfather shark, habislah. Kalau satu lagi yang Ustaz Don punya apa? Omar dan Hana. Yang Ustaz Don punya apa? Yang baik-baik okey lah. Ini tak. Ada anak tengok Hindustan. Anak tengok Syaruhan dengan tak pakai baju. Yang anak lelaki tengok Priti Zinta lawa. Bapa kat belakang dah berangan tu. Mak tak tahulah apa hal. Ajar anak Maharaja lawa. TV je lah tak buka. Nak salahkan anak. Bapa tak buka TV je lah. Kena ada musabakah. Tak habis. Tak buka pun. Nak salahkan anak. Tanya dah ustaz pagi-pagi, buka lah. Kalau kita buka, tak buka, kalau kita buka dan ustaz tak buka, kata dia mengaruh ustaz, dia hempas TV. Kalau bapak saya kau hempas TV, kepala kau aku hempasnya. Berani kau hempas? Budak-budak sekarang mak bapak lebih takut anak daripada tu dia tu dia. Oleh sebab itu Islam memandang berat dalam urusan mendidik anak-anak serta menggesa supaya mencari sebab-sebab, norma-norma serta udara yang baik untuk menjamin terlaksana tarbiyah yang baik. Itulah dia Islam titik beratkan pendidikan anak-anak ini. Tuan-tuan, ada satu buku karangan Dr. Abdullah Nasir Luan cari Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam. Tebal macam ni buku tu, cari. Jangan target banyak, cari sikit, baca sikit-sikit juga. Daripada anak tu belum lahir sampai ke saya
Sebenarnya buku tu lengkap lah, carilah. Dipanggil pendidikan anak-anak dalam Islam. Kalau boleh, jadikan tu sebagai hadiah perkahwinan anak kita. Hadiah pernikahan anak kita. Dan satu lagi buku tentang fiqah, pun hadiah. Jadikan tu hadiah untuk anak kita. Paling tidak jangan sampai ni ayah bagi ni mudah-mudahan kau jadi imam kat rumah, jadi imam untuk anak perempuan ayah. Begitulah. Ada benda macam tu. Jangan urusan dunia lah tuan-tuan sangat. Jangan bagilah bentuk-bentuk harta benda ni sangat. Anak kita ni dah kurang membaca. Betul. Pelik tengok yang orang tua-tua pun dah kurang baca. Dulu orang tua-tua surat khabar, masya-Allah. Dulu lah, dapat surat khabar je, tutup, buka belakang. Dia tengok penjuru bawah sekali tu. Orang muda pula dulu tak dapat surat khabar, buka tengah-tengah. Siaran TV. Dulu ada kan? Wayang cerita apa? Itu orang muda. Barulah buka sukan berita. Sekarang baca surat khabar dah tak. Baca bahan ilmiah petah lagi. Kita dah kurang. Sedangkan budaya membaca ni tuan-tuan, Allah Akbar. Saya tanya anak saya yang belajar dekat Azhar. Orang Azhar ni kadang-kadang dalam dia kurang baca majalah biasa, tapi kalau cerita baca Quran ni dalam bas baca Quran. Sambil-sambil duduk diri baca. Walaupun tak hafal, ada Quran kecil. Kita Quran kecil gantung dalam kita, buat azimat, bukan baca azimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yu'adziba ar-rajulu waladuhu khairu lahu min an yatasaddaqa bisa'. Seseorang yang mendidik anaknya dengan baik adalah lebih baik daripada sedekah dengan secupak. Didik anak dengan baik. Kecil-kecil anak tu dilagu-lagukan dengan Quran. Dalam perut ibu, mak sehari kajian dah menunjukkan orang putih dia suka bercakap dengan anak dia. Padahal budak tu dalam perut. Dia bercakap dengan anak dia, maknya letak. Benda yang baik kita ubah, kita modify sikit lah. Ayah tak payah cakap dengan anak, nak bapa cakap dengan anak. Letak tangan atas perut ibu, baca ayat kursi, selawat, sallallahu ala Muhammad. Macam itu. Kan susah sangat pun, modify sikit. Esok bila anak dia lahir dekat buayan tu, pasangkan ayat Quran. Ataupun mak rajin selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Nak ajar anak-anak Iqra boleh. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Boleh juga. Kalau saya nak masak, pasang kain Quran. Buat canggih-canggih, pelik mahal, tak reti nak guna. Dah pelik. Tengok handphone, Ustaz, macam mana Ustaz ni? Tengok handphone boleh tahan. Aku punya handphone Vivo, kau punya handphone Samsung. Buka je lah. Cari aje lah ayat ruqyah. Saya itu kat rumah ceti punya. Macam mana buka YouTube? Ayat penghalau makhluk perosak. Ada. Masuk MP3 juice, download tu, nak tidur malam pasang. Ceti ni bila dengar suara orang ni dia tak keluar betul. Dia dengar sesenyap, dia keluar. So daripada dengar suara orang, kita bagi dengar Quran. Binatang lagi takut dengan Quran daripada kita. Kita dengar azan makin menggeteh lagi kat warung. Imam tadi walam alhamdulillahi rabbil alamin. Makin dia tarik makin sedap dia. Rasulullah juga bersabda, mana hala walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian bapa terhadap anak-anak yang lebih baik daripada adab yang mulia.
Ni kita nak cakap kan, tuan-tuan mungkin dah tak ada, anak tuan-tuan dah besar kan, dah ada cucu, kakak dia tidak ada. Bila adab tu, bila anak kita nak tengok macam mana anak kita ajar cucu kita adab, tengok dia balik. Waktu dia balik rumah tu macam mana. Kadang-kadang anak-anak kita ni terlalu terpengaruh dengan cara Mak Saleh. Habis apa saja yang anak dicakap tu dilayan dengan sabar, dengan apa. Kadang-kadang maknya tengah bercakap dengan ininya, anaknya menyampuk. Kita tak ajar pun anak kita, orang tu tengah bercakap, diam, sabar dulu, jangan nyampuk. Tak ajar pun. Itu kan, sedangkan itu dulu itulah orang yang ajar kan. Sekarang sudahnya anak kau ajar dengan mak. Ada. Tapi yang saya pelik Jawa Jawa kalau buat dengan mak bapak kau aku je. Budaya dia lah Kita tak cakap apa. Sekarang dia orang ngomong, mak kau, mak aku nak. Kalau aku dengan, kalau saya cakap, dia kata, kalau aku dah cakap dengan mak aku macam itu, mampus aku kena bantai. Sabda Rasulullah SAW lagi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Berlakulah pemurah kepada anak-anakmu dan bentuklah mereka dengan akhlak yang baik. Pemurahlah dengan ahli keluarga dan bentuklah anak kita dengan anak-anak yang baik. Jelas kan? Kalau dah jelas, tak usahlah, tak payah nak tentang banyak lagi. Baik. Dan ditutup dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, iza mata, ini cukup apabila hadis ni, ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmun yantafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Bila mati seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalan jarinya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, yakni sedekah yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Bukan anak yang mendoakan kedua apa, kata anak yang soleh. Biasanya anak yang soleh dia pasti doakan mak bapak dia. Kalau anak tu anak yang toleh, toleh ni lawan pada soleh. Toleh lawannya soleh, soleh lawannya toleh. Tolaha lain. Tolaha nama sahabat Nabi. Anak yang deraka atau anak yang tak soleh ni takkan nak doakan mak bapak. Doakan diri dia pun tak, semayang pun tak, takkan nak doakan mak bapak dia. Tu dia. Jadi itu yang penting tu. Habislah sudah tajuk ni. Kita masuklah tajuk baru lagi, bab yang kelima. Tamatlah sudah tanggungjawab terhadap keluarga. Maksudnya kesimpulan tajuk 4.3 tadi, dalam mendidik anak-anak, bapa tak boleh lepas tangan pada isteri. Tuan-tuan, bukan kita nakapkan orang perempuan sangat, tapi kenyataannya begitu. Orang perempuan dialah yang masak, dialah yang gosok baju, dialah yang basuh baju, dialah yang jaga anak. Kita lelaki ni kerja kita cari duit. Balik penat, mah minta order saja. Air tu, air ni. Kadang-kadang orang perempuan pun gitu juga. Kerja-kerja balik penat, laki balik kerja duduk, dia balik kerja terus ke dapur, terus ke belakang, angkat baju. Sebab itu penting, nak anak yang baik kena sama-sama. Kena sama-sama. Tak boleh harap pada isteri saja. Ni mak kau ni apa, macam mana awak didik anak awak? Tak ada. Istilah tu tak ada. Istilahnya kita jaga anak kita. Bukan kita jaga kita jaga anak kita. Daripada kecil, bila dah besar susah tuan-tuan. Daripada kecil ni kita jaga. Nak susah, nak menangis, nak apa masa kecil ni lah. Bila dah besar, kita yang menangis. Salah cara kita yang menangis, bukan anak kita. Tuan, budak-budak sekarang berani ni lain macam tuan-tuan. Okey, itu dia kesimpulannya. Kena sama-sama jaga anak. Pesan pada anak tu, kena, kau tengok asyik serah pada bininya je urusan anak. Cuba saya sekali kau salin pampers anak kau ni, atuk jolok sikit.
Cuba sekali kau bawa anak kau jalan ni. Cuba sekali kau nyusukan anak kau ni. Gitu. Kadang-kadang menantu nak cakap kat rumah mertua tak berani kan. Apa kita lah kena cakap. Jadi tuan-tuan yang mana sekalian, kita masuk kepada bab yang kelima. Bab saya mestilah dapat menguasai diri. Di dalam kehidupan ini, insan bertarung dengan dirinya sendiri. Ada kalanya ia menang, ada kalanya ia kecundang, atau ia tetap dalam pertarungan yang berterusan. Sememangnya pertarungan ini berterusan sehinggalah ajal maut menjemputnya. Firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya, maka Allah akan mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dua-dua Allah bagi. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Maksudnya kita ni Allah bagi akal, Allah suruh pilih. Allah bagi dua jalan. Allah bentangkan pada kita dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Yang baik ke yang buruk? Sebab itu Allah bagi kita akal. Tak macam binatang. Binatang dia tak ada benda ni. Dia ikut sami'na wa ata'na. Dia tak cerita banyak lagi. Rimau suka tak suka makanan kau daging. Lembu suka tak suka makanan kau rumput. Tu dia. Manusia tak. Macam-macam boleh makan. Daging kicap, daging masak merah, daging dalca, daging rendang. Mana rimau ada makan macam tu? Dia makan daging alat-alat. Ada satu hari Senin menu daging sate, daging ni dari tanah kita. Ikan pun ikan siakap 3 rasa. Ikan berbagai-bagai rasa. Ikan yang tak ada rasa pun kita makan. Kucing bagi ikan lah dia makan. Tak adalah minta ikan goreng. Tapi ada juga kucing suka makan goreng sebab dah diajar. Tu dia tuan-tuan. So ceritanya kita suka tak suka, kita ni kadang-kadang takut tak tentu pasal. Maksudnya kita ni takut tak tentu pasal. Tu dia. Apatah lagi orang-orang yang bersama-sama dengan perjuangan yang nakkan Islam. Kadang-kadang orang macam ni, hati dia tu dia cepat goyang. Pertama cepat mengajuk, cepat terasa hati, cepat kecil hati. Satu takut nanti kena dia ambil tindakan. Takut. Tidak begitu, bukan begitu. Kita jangan takut tentu pasal. Islam tak suruh pun. Contohnya kalau kita dah kerja seorang guru, kerjalah sungguh-sungguh. Islam luar waktu kerja tu buatlah apa yang patut untuk agama, tak ada masalah pun. Yang kita sampai dalam waktu kerja pun kita gitu, memanglah marah orang. Apa yang takut sangat, tak ada benda pun. Maksud inilah yang terkandung dalam sabda Rasulullah yang disyaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, tu'radul fitan ala al-qulubi kal hasiri audan fa ayyuma qalbin ashrabaha nukita fiha naktahu sauda wa ayyuha qalbin ankaraha nukita fiha nuktatan bayda hatta tasira 'ala al-ahadin qalbain 'ala al-abyadi mithla safati fala tadurru fitnah wal akharu aswada mirbadan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Sesungguhnya fitnah ke atas hati manusia seperti jalinan-jalinan tikar, satu demi satu. Maka mana-mana hati yang menerimanya akan dititik dengan titik hitam. Mana-mana hati yang menolaknya pula akan dititik dengan titik putih. Sehingga hati itu menjadi salah satu daripada dua hati tadi. Satu putih meletak seperti batu putih yang tidak dapat dicacati oleh sebarang fitnah. Manakala satu lagi adalah hati yang hitam legam, yang tidak lagi mengenal sebarang kebaikan dan tidak menolak sebarang kemungkaran. Maksudnya setiap kali benda tak baik kita buat, benda berunsur maksiat, satu titik hitam. Benda yang berupa amal kebajikan, satu titik putih. So macam mana?
Sebenarnya kita beruntung orang Islam, tak seperti umat-umat agama lain. Sebab ibadah dalam Islam ni, jaga yang wajib. Jaga yang wajib apa dia? Ni lah 5 waktu ni. Tak usah, jaga je yang wajib. Yang lain tu buatlah. Seringan-ringan ibadah pun buatlah. Contohnya pun buat sapu sampah, pun buat sampah. Bermesra dengan isteri kerana Allah pun ibadah. Apa masalahnya? Senangnya. Cuba bukan main nak ambil. Nak cari susah tu nak apa? Pergi belajar sampai keluar duit, nak beli syurga kononnya puluh-puluh ribu, siapa suruh? Belum tentu masuk. Macam yang dia pula tentukan orang tu masuk syurga. Ada. Bukan begitu caranya. Sebab itu ada satu hadis Nabi yang berbunyi, akhir zaman kau akan lihat orang-orang bukan Islam mengerubungi orang-orang Islam seperti lalat mengerubungi sampah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang Islam sikit? Maka Rasulullah jawab, tidak, ketika itu orang Islam ramai. Tapi ramainya orang Islam ketika itu seperti buih di lautan. Kena pukul ombak, habis. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat tanya. Rasulullah kata, mereka Allah telah tarik rasa gerun mereka terhadap orang Islam. Sebab itu dia buat macam itu pada orang Islam. Apa salah ya Rasulullah? Sebab mereka dihinggap penyakit wahan. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Cintakan dunia, takut mati. Terlalu cintakan dunia hingga takut mati. Maksudnya apa? Salah tak kita nak cari kekayaan? Tak salah tuan-tuan. Digalakkan orang Islam mesti kaya. Orang Islam kaya lah. Tapi kekayaan itu di sini, bukan di sini. Di tangan, bukan di hati. Maksudnya kekayaan kita dapat tu kita yang corak dia, bukan dia corak kita. Kalau tak ada orang Islam yang kaya, mana nak dapat zakat banyak-banyak? Kalau kita kaya, kita boleh menyenangkan orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang susah, kan bagus. Lepas itu bukan suruh buang dunia, carilah dunia. So ini banyaknya untuk jadikan bekal di akhirat. Itu kita kena faham. Cari dunia untuk bekal di akhirat. Kita simpan duit banyak sangat dalam bank, kan? Kita simpan. Adakah duit kita makin bertambah atau makin susut nilai? Duit kita makin susut nilai. Tak percaya. Sebab itu dulu orang kata, dulu RM1 buat kedai boleh lauk. Sekarang RM1 tak boleh. Susut nilai namanya. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk simpanan tetap, simpanan tetap, ujung baru kita dapat hasilnya, betul? Kita dapat banyak, betul? Amal untuk akhirat tu simpanan tetap lah. Bukan sekarang kita dapat tu nanti insyaAllah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk hari akhirat. So cari yang meniaga, tak ada masalah. Niaga tu ibadah. Cuma nak lagi sedap, sesekali belanja aku. Contoh. Yang masak kat rumah masak, yang ngajar, yang kerja, yang pencin, itu semua ibadah. Gunakan duit pencin yang ada tu untuk agama. Maksudnya bagilah 3 sikit. Tuan-tuan pernah baca tak, dengar cerita orang yang jual kacang putih? Dia dah ni cerita betul. Dah dekat atas tu dia, dekat atas tempat dia kacang putih tu, dia ada 3 tabung. 1 tabung untuk dia, 1 tabung untuk keluarga dia, 1 tabung untuk dia di rumah. Dia buat macam tu. Saya pun ingat arwah bapa saya begitu jugalah. Asal dekat pilihan raya, roll, keluarkan tabung tu. Keluar, buka lambat di sini. Kira lah dengan adik. Caranya macam mana? Asal pergi kedai, Pak duit shilling tak ambil, tu masuk tabung. Macam tu. Untuk apa dia buat tu? Untuk akhirat dia. Untuk dunia kita masing-masing dah ada rezekinya. Dalam pertarungan menghadapi nafsu manusia terbagi kepada 3 golongan. Dalam pertarungan melawan hawa nafsu, manusia terbagi kepada 3 golongan. Tak maaf, tak tahu kenapa haus sangat ni. Kena pula air suam-suam kuku.
Dia masuk tekak. Azan dulu. Teruskan Tolong saya teruskan. Saya nak beritahu, hari ni saya kena balik cepat sebab ada program pecutan pilihan raya dan dana pilihan raya di Parit Pecah. Jadi saya selaku ketua cawangan kenalah ada. Tak boleh lambat lah, Tuan ambil orang lagi. InsyaAllah lepas Maisyak saya keluar. Saya minta maaf lah. Baik, kita ambil satu golongan ni dulu. Dalam pertarungan menghadapi hawa nafsu, manusia terbagi. Dalam pertarungan menghadapi nafsu manusia terbagi kepada 3 golongan. Satu golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Mereka adalah golongan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikut jejak mereka. Golongan ini melupai kebesaran nikmat Allah. Lalu Allah juga membiarkan mereka. Ini dia. Maksudnya cari rezeki dah tak kira dah. Halal, haram, langgar. Itu kadang-kadang dah kaya bertambah kaya, dah ada kuasa, gunakan kuasa untuk cari harta. Harta tu kadang anak cucu cicit. Anak cucu cicit bawa lagi apa? Tak habis makan. Dia punya macam tu sekali. Dia punya cari duit, Masya-Allah Akbar. Pelik. Tapi nak cakap macam mana? Orang kata dia bagus. Yang ulama-ulama tu juga orang kata tak bagus. Pelik. Orang yang rumah sebesar-besar tidak, anak semuanya jutawan, tak tahu daripada mana puncanya. Sebabnya mungkin anak cerdik-cerdik semua sekali. Cucu cicit ni kaya raya, siap rumah besar, kereta besar, ada bot lagi. Orang percaya cakap orang macam tu dengan orang yang bawa agama, cerita kitab itu, cerita kitab ni, subuh-subuh kat masjid tak tinggal, ajak agama, kulu kilir dengan jubah, rumah tak besar mana, cakap orang tu orang tak nak dengar. Pelik orang kita. Sebab apa? Orang kita meletakkan kekayaan itu sebagai ukuran. Kita sebenarnya tak salah jadi kaya, tapi kekayaan bukan ukuran. Orang kita jadikan kekayaan itu ukuran. Hingga kan siapa yang jaga tekak dia, itulah dia dipilih. Kalau dikata seperti anjing, marah. Inilah kata seperti anjing. Anjing tu hanya something kucing nak. Anjing ni kalau tuannya something besar kerja bunuh orang, tapi kalau dia bagi makan anjing, cukup makan, anjing tu akan ikut dia. Jangan kita macam tu. Allah bagi kita akal. Lepas tu, pemimpin zalim, barang naik. Kita lupa kat Al-Quran mengatakan, sebab kau zalim, Allah bagi kau pemimpin yang zalim. Apa zalimnya? Ada orang agama kau tak nak naikkan dia, kau naikkan orang yang gila kejar dunia. Terimalah kau. Nak cakap dia, ini janji Tuhan. Saya lupa ayat Quran. Ini janji Tuhan. Tidak, ini janji Tuhan. Orang ni satu pihak nakkan agama, kata nak sokong. Satu lagi pihak tak tahulah nakkan apa. Tak tahulah nakkan apa. Wallahu alam. Nak kata dunia, entahlah agaknya lah. Dunia untuk dia lah, bukan untuk kita pun. Kalau kita kata kita ni macam Fir'aun orang marah. Tahu tak kenapa rakyat orang Fir'aun mengaku Fir'aun itu Tuhan? Tahu tak kenapa? Takkan dibodoh sangat nak mengaku Fir'aun itu Tuhan? Menasabah ke orang boleh mengaku manusia itu Tuhan? Tak menasabah. Orang gila pun tak mengaku orang manusia itu Tuhan. Kenapa? Fir'aun bagi cukup makan. Sebab bila mana Fir'aun jaga kebajikan, apa kendak dibagi, semua kemudahan diberi, maka bila mana Fir'aun kata aku ini Tuhan, takut hilang benda itu semua, sanggup mengaku Fir'aun Tuhan. Jangan sampai kita macam tu. Orang-orang kita dah mula-mula nampak macam ke situ. Sanggup. Sanggup. Tuan, adakah jaminan bila mana kita bersama dengan orang agama itu kita dijamin kaya? Tidak. Siapa kata kaya? Sahabat Nabi memang ramai kaya, tapi ada tak yang miskin apa kerana? Ada. Bukan tak ada. Tapi
Tekad dia betul. Di dalam Al-Quran Allah menyifatkan mereka sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun." Maka pernahkah kamu melihatnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah biarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan beri petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Itu dia. Kita bimbang itu. Dah terlalu sangat gilakan nakkan harta, nakkan habuan dunia. Mengikut sangat hawa nafsu. Itu yang kalau rasuah bukan sikit-sikit, bukan RM10, RM20, berjuta. Dah tak kira halal haram. Logik lah tuan-tuan, logik kita sikit lah. Orang kaya-raya pun takkan mana sabar sampai cucu-cucik dia kaya-raya kumpul harta. Kalau betul lah dia jalan yang betul, tak mana sabar tuan-tuan. Bukan kita nak buruk sangka pada rezeki orang, tidak. Kita tak buruk sangka pada rezeki orang. Tuan-tuan, senang cakap, nak selamat dunia akhirat, kita cari pemimpin yang nakkan agama, pemimpin yang tidak bergerak atas hawa nafsu dia, pemimpin yang meletakkan matlamat bangsa dan agama itu sebagai matlamat perjuangan dia, hingga sanggup dikatakan mandi 2 kolam. Sanggup semata-mata nakkan Melayu dan agama Islam itu bersatu. Sanggup apa orang cakap, macam-macam orang kata. Bukan saya berpolitik, tidak. Inilah maksudnya apa artinya saya menganut Islam. Saya mestilah Islam di sudut akidah, saya mestilah Islam di sudut pengamalan, saya mestilah Islam di sudut keluarga. Takkan keluarga je. Saya mestilah Islam sepenuhnya. Hujungnya saya mestilah berusaha. Akan jumpa tajuknya untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam. Ada. Soal menang kalah bukan kerja kita, usaha je. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada yang kata-kata saya ini terkurang di sana sini. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu daripada kelemahan dan kejayaan dia sendiri. Saya akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan 17.